Kisah saudara. Ini pengalaman yang disampaikan dari Nur Fahna sebagai seorang jururawat. Apa kabar Kisi, para peminat malam seram? Nama saya Nur Fahna. Kisi boleh panggil saya Nurfah. Kisah Nurfah alami sebagai seorang jururawat bertugas di Singapura. Pengalaman ini amat menakutkan dan menyeramkan. Nurfah menjaga ward pesakit-pesakit lanjut usia. Mereka lebih pada lanjut usia dan pesakit-pesakit wanita. Jadi pesakit-pesakit wanita yang lanjut usia ni, ada kala mereka ni mempunyai masalah-masalah mental. Antaranya seperti masalah mental demensia. Ya, itu yang dikatakan di sini. Masalah demensia ni satu perkara yang susah kadang-kadang untuk kita faham. Sebab mereka ni dah hilang pertimbangan. Dan kadang-kadang bila kita cakap jangan, mereka tetap nak buat dengan keputusan mereka. Ada seorang makcik ni Kisi. Nurfah gunakan nama samaran Mak Mia. Mak Mia ni dia seorang yang pendiam. Tapi bila dia bercakap, kadang-kadang menakutkan. Waktu pagi, petang dia suka tidur. Dia akan tidur all the way. Kecuali kalau dia lapar, dia bangun, dia akan makan. Dan kemudian untuk ubat kita perlu kejutkan dia. Dan kalau ada doktor perlu kejutkan dia untuk tengok pada waktu pagi. Nanti dia akan baring, tidur all the way. Dan dia akan bangun daripada waktu maghrib. Daripada malam maghrib tu, dia akan bangun all the way. All the way dia akan bangun sampailah masuk waktu subuh. Selepas subuh, nanti nampak dia sibuk nak tidur, baring. Kalau tidak, nampak dia duduk Kisi. Dia duduk tengah malam tu, duduk sorang-sorang. Kebetulan katil Mak Mia ni terletak dekat tepi tingkap dalam ward. Dia duduk pandang tingkap. Kadang-kadang nanti dia tekan, dia tekan nurse punya bell. Dan saya atau kawan-kawan yang bertugas akan datang. Kita akan tanya, "Yes, Mak Mia, ada apa?" Nanti dia cakap, asal kau tutup ni? Buka lah, aku nak tengok luar lah. Kawan aku datang nanti tau." Dia suka sebab dalam hospital ni kita ada pasang macam blinds. Blinds ni akan dipasang sebabnya kadang-kadang bila waktu petang, matahari tu dah nak terbenam, nanti dia akan pancar masuk ke dalam, jadi akan silau. Jadi waktu petang tu usually lah blinds tu akan dipasang dalam pukul 5 lebih nak dekat 6. Situ waktu tu matahari memang akan memancar masuk dan memang akan rasa panas dan silau. Sebab tu nurse akan tutup. Kadang-kadang bila kita tutup pukul 5, 6 lebih, kita lupa nak buka balik. Jadi bila pukul 7 tu, dia duduk, nanti dia bangun, dia duduk kat katil, nanti dia marah, dia tekan loceng, nanti datang, dia akan marah. "Hei, asal kau tutup ni? Ha? Tutup. Aku dah cakap buka kan? Nanti kawan aku datang tau. Buka lah. Kenapa kau tutup? Buka." Marah Mak Mia. Jadi kata Nurfah, kita tahu ke sih, sorry lah Mak Mia, kita kan busy, banyak kerja, hari ni banyak pesakit tau. Mak Mia kalau tahu Mak Mia buka lah. Sebenarnya gurau-gurau ke sih, Mak Mia ni memang tak dibenarkan turun dari katil. Kemudian dia akan marah, "Kalau aku boleh turun, aku dah turun lah. Aku dah turun bukan setakat buka tingkap ni. Aku turun, aku balik terus." Saudara, ada waktunya pada waktu malam, saya juga dengan kawan-kawan akan pergi ke para pesakit untuk ambil suhu badan, temperature, untuk ambil tekanan darah, iaitu blood pressure. Itu benda mesti Kisi, kena tulis dalam rekod. Itu mesti. Nanti kita akan tolak dengan kita punya mesin blood pressure tu kat tepi. Tolak. Ada yang tengah tidur tu kita kena tap lah. Blood pressure okey, temperature okey. Dan ada juga kena kejut makan ubat. Mak Mia ni Kisi, Mak Mia pernah, saya pada waktu itu kalau tak silap pukul 3 pagi, saya tengah nak pegang tangan dia. Dia mati-mati tak nak kasih Kenapa lagi? Nanti saya cakap dengan Mak Mia, ni nak ambil blood pressure ni. Nanti doktor marah tau. Doktor marah? Kau belum tengok aku marah. Saya pakaikan strap tu, kemudian saya tekan. Nanti saya berdiri, saya berbual dengan dia lah. Dan Casey pernah sekali tu, dia cakap, "Selama ni aku dekat sini, aku selalu cakap dengan kawan aku kat tingkap ni,
Kemudian saya kuno-kuno nak main peranan. Kawan Mak Mia ada lagi ke kat tingkap? Ada. Tu kat tingkap tu. Selalu kat tingkap. Kawan aku cakap dia suka kau. Kau nak tak dia ikut kau balik? Hari ni je dia ikut kau balik. Nanti besok dia datang balik. Sebab besok kalau dia tak datang, nanti aku tak ada kawan. Saudara para penonton Malam Seram, tiba-tiba Mak Mia cakap macam tu dengan saya. Kemudian apa yang saya cakap dengan Mak Mia? Mak Mia ni meripik lah. Janganlah cakap macam tu. Saya tak payah kawan pun. Kawan saya ramai ni. Semua pesakit ni kawan saya. Saya cakap dengan Mak Mia, bukan akulah. Dia tu yang nak dengan kau. Dia ikut kau balik kau ikut dia balik. Dia cakap Dia okey. Mak Mia, janganlah Mak Mia. Tak apa, malam ni je dia ikut kau balik. Kau kerja balik pagi kan? Nanti dia ikut kau balik. Kata Nurfa, saudara, Mak Mia ni macam beraya. Saya pula jadi takut. And then saya balik dekat dressing counter. Saya duduk dekat situ. Kawan saya tanya, kenapa? Saya pun cakap lah tentang Mak Mia yang berkelakuan pelik, mati-mati suruh sesuatu yang saya tak nampak ikut saya balik. Saya cakap dengan kawan saya dalam bahasa Inggeris. Saya cakap, I'm so afraid right now. Saya memang takut sekarang ni. Kawan saya cuma cakap, tak ada apa-apalah. Mak Mia tu kau tahulah, dia kan suka cakap macam tu. But saya cakap, tapi saya memang bila berdiri dekat tingkap tu boleh rasa bulu meremang-remang. Aku rasa Mak Mia ni betul lah. Saudara, kawan-kawan saya semua tak percaya. And so, selepas saya duduk dalam 10 minit, saya diperlukan dekat ward lain, saya pergilah untuk bantu jururawat yang lain. Kemudian selepas habis itu semua, waktu jam menunjukkan pukul 4 lebih pagi KC. Saudara para penonton Malam Seram, bila jam pukul 4 lebih pagi, saya pun nak pergi toilet kan. Masuk dalam toilet untuk legakan diri. Bila masuk dalam toilet, kita ada staff toilet tu KC. Toilet ni digunakan oleh para pekerja. Pesakit memang tak boleh masuk. Saya masuk dalam toilet ni, kemudian saya pun buang air kecil. Sedang berada dalam cubicle toilet tu, tiba-tiba saya dengar KC, bunyi orang buka pipe macam tengah cuci tangan. Jadi dekat luar tu ada orang lah kan. Habis saja saya buka pintu, tak ada orang dekat luar. Kemungkinan orang tu dah keluar daripada toilet yang saya masuk awal tadi. Jadi sedang saya berdiri tengah dekat toilet dekat depan cermin ni, saya tengah cuci tangan, kemudian saya tengah betulkan saya punya siput rambut. Saya buka balik getah, saya tucang balik siput rambut saya ni. Tengah buat ni KC tengok cermin. KC, tiba-tiba dekat kepala saya ni, tangan saya kiri kanan tengah pegang siput, ada tangan nombor 3 saya nampak hanya dalam 2-3 saat. Dia keluar gini, saya tengah pegang. Astagfirullah. KC, sumpah saya nampak ada tangan ketiga dekat atas kepala saya tengah nak pegang kepala saya. Saya terus lepaskan tangan saya, tercungap-cungap tengok kiri, kanan, belakang. Saya keluar toilet tanpa saya ikat rambut. Rambut saya rebangkan gitu. KC, sampai dekat pantry. Nasib baik dekat pantry ada cermin. Saya berdiri dekat pantry, sambil tu saya ikat rambut. Dan sebelah pantry tu adalah toilet. Saya tengok toilet. Ya Allah KC, berdegap-degup jantung saya. Saya sumpah nampak tangan. Kemudian saya rasa marah tau KC. Saya jalan pergi dekat Mak Mia. Dia masih duduk KC, sebab pukul 4 lebih. Masih duduk. Kemudian saya tanya dia, Mak Mia lebih baik suruh kawan Mak Mia jangan ikut saya. Kalau Mak Mia berdegil, saya akan cakap dengan doktor, Mak Mia duduk sini sampai bila-bila. Janganlah macam ni. Mak Mia cakap dengan kawan Mak Mia. Mana kawan Mak Mia? Tu, kat sebelah kau tu. Sebelah kau. Saya diam KC. Cakap dengan dia, jangan ikut saya. Sini. Nanti mati aku duduk sini sampai mati, kata Mak Mia dekat saya. Ingat Mak Mia KC, sebenarnya saya takut KC. Saya takut saya marah, dia lagi meninggi. Nasib baiklah apa yang saya buat tu, it works. Saya dah marah, saya pusing dalam hati. Ya Allah, seramnya. Benda ni saya tak beritahu kawan-kawan sebab they will not understand dan mereka tak akan percaya saya. But at least I stood up for myself. Saya berdiri, saya beranikan diri untuk memarahi Mak Mia supaya jangan ganggu saya. Rupa-rupanya Mak Mia ni adalah bekas seorang tukang urut yang saya tak tahulah ada menggunakan makhluk jin ke sesuatu ilmu, tapi cara dia bercakap tu memang betul ada sesuatu dekat tingkap.
Sekian terima kasih Casey. Selamat malam seram daripada Nurfa.